أعوذ بكلمة الله من كل شيطان ومن كل عين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمك في مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم يا قوي أمتنا في الشر الظالمين. اللهم نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Baik. Sesi yang lalu kita telah belajar tentang sifat hidup. Okey. Sifat hidup, Allah yang hidup. Arti hidup adalah, bila sebut hidup, biasa orang mengatakan kalau hidup pasti dia bergerak dan ciri-ciri kehidupan, tak. Sebab tu takrif sifat hayat ni sebenarnya, hidup ni, dari segi fiqh, hidup ni adalah, mati ketika bercerai roh daripada jasad. Itu maksud mati. Kalau tidak bercerai, maka dia hidup. Dari segi tauhid, hidup ni apabila satu sifat yang dia boleh mengetahui, idrak, perception apa tahu ngomong juga. Dia boleh menakul, berfikir dengan panca indera dan sebagainya, sifat idrak. Sebab itu dia katakan, bukan mesti kalau bergerak tu hidup mesti bergerak, tak mesti juga. Para nabi, al-anbiya ahya'un fi quburihim. Para nabi itu hidup di dalam kubur-kubur mereka. Masa bergerak-gerak dalam kuburnya, ya orang kok. Jadi itu sifat hidup. Sebab itu dikatakan, saya sekadar ulanglah, sifatun wujudiyatun qa'imatun, yang dengannya itu boleh mendapat idrak, mengetahui, perceiving something, maka itu nama dia idrak. Jadi hidup kita ni sudah tentulah Allah tidak sama dengan kehidupan kita. Cara kita hidup dengan roh, dan Allah tidak punya roh, tidak punya daging, darah dan tulang sebagainya. Totally tidak ada. Sebab itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah tak sama dengan apa pun. Pegang ni lah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah tak sama dengan apa. Tak ada sama dengan apa-apa pun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang setara, yang sama dengannya. Jadi manusia pula, kita hidup ni dengan roh. Kalau roh kita okey, kita okey lah. Roh kita sakit, kita sakit. Teori dia begitu. Roh ni macam mana? Jismun latifun, satu jisim yang halus dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita. Jadi kalau mengikut pandangan-pandangan dalam ulama mazhab Malikiyah, dia mengatakan bahawa seperti air yang berselirat di dalam batang pepohon. Gampang ngomong ya, banyu nang jero ketepok pisang. Kalau anda menebang pokok pisang kan keluar airnya. Maka roh itu digambarkan seolah-olah begitu. Dan dia membentuk sama dengan membentuk jisim kita. Tapi dia adalah jisim yang sangat halus. Itu masuk roh. Jadi kalau mental, makanan dia, ilmu, fizikal, makanan dia, nasi dan sebagainya. Roh, makanan dia adalah dengan berzikir. 3 komponen ini mesti betul. Pintar, orang pernah zikir. Rohnya sakit. Orang sakit jadi ndelotok. You become arrogant. You become bad temper, you become arrogant, jadi sombong, pintar. Sebab roh dia sakit. Dia sombong, nak senyum pun susah, kecam sana, kecam sini, semua habis itu. Dia seorang yang betul. Roh dia sakit. Dia mula nak menganalisa, menyalahkan cara orang sembahyang. Bukan ikhlas sangat tu. Kalau niat kita tak betul, Allah bagi cash lah. Waliyahzubillah min zalik. Right. So sekarang masuk yang baru, sama. Tiang Jawi ni ku jenenge ana wong jenenge sama. Sekarang enten sama. Marana ya. Sama itu maknanya mendengar. Apakah pengertian sama? Ain.
cara mengetahui dan beriman dengannya, dalil serta kesimpulan tentangnya. Right. Cara mengetahui dan beriman wajib ke atas setiap mukallaf. Wajib di sini adalah wajib syarak, berarti kalau anda tak tahu, anda dosa. Wajib ke atas setiap mukallaf. Mukallaf itu siapa? Baligh, akil, sampai seruan, dan juga tidak buta dan tidak pekak. 4 syarat ini berarti anda sudah layak diberi tanggungjawab, sudah ada bukunya, jahat, baik dan sebagainya. Bermula daripada baligh dan akil. Sebab itu orang Islam, itu dalam perjalanan utama, kita mengatakan pelajaran-pelajaran pertama, orang fardu ain ke atas setiap orang yang sudah mukallaf untuk belajar ilmu akidah. Bagi mereka yang mampu berfikir, ya kalau tidak mereka berdosa. Hukumnya ngono wae kok. Imannya sah tetapi berdosa. Jadi dalam Islam itu bukan nak mengatakan kita bukan mesti ada degree, mesti ada masuk universiti, ada college dan bla 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 bla. Orang Islam kan nak kowe duwe akal iso mikir, ya kowe kira dianggap pandai itu ya. Kriteria pandai dalam agama ini bukan mesti universiti ialah itu, okey? Itu salah satu kriteria lah. Tapi dalam agama melayakkan kita mendapat kewajipan agama adalah sebab kita tak gila tu. Tak gila okeylah tu. Dan mampu berfikir. Jadi terencat akal, orang gila, tak mental problem itu tidak mukallaf sebab tu dia tak ada dosa dan tak ada pahala. So, kemudian balik akil dan dia sampai seruan. Kita tahu benda tu sampai agama kepada kita. So hari ini kita tak boleh mengambil satu alasan mengatakan saya tak tahu pun benda ni. No, sebab di sini kelas banyak, kelas di sana ada, kelas di situ ada, kelas di sini ramai lagi orang-orang yang boleh menerangkan. So kita tak boleh beralasan saya pun tak tahu sebab awak tak mengaji. Jadi maksud yang tidak sampai seruan ini ya, diumpamakan seperti orang yang tinggal jauh di dalam hutan yang tebal, di kawasan pergunungan, dia tak sampai seruan dan dakwah tu. Dia tak tahu apa. Dia boleh klaim tak tahu. Yang kedua, orang-orang yang baru masuk Islam ataupun mu'alaf, dia boleh klaim dia tak tahu. Okey? Kalau macam kita dah 30, 40 tahun, 50 tahun ni, kita tak boleh dakwah bahawa kita tak tahulah, tak sampai seruan. No. Televisyen ada, guru banyak, kelas banyak. So ini tidak boleh dijadikan hujah. Okey. So wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad. Tahu dan juga meyakini. Tahu dan yakin 100%. Sebab akidah dia tak boleh 99.9%. Itu nama dia tak jazam. Tidak finalize, tidak mantap dan muktamad. Beriktikad bahawa wajib bagi Allah. Wajib di sini wajib akal, wajib pasti bagi Allah Ta'ala bersifat dengan dengar dan mustahil atasnya bersifat dengan peka. Okey. Dengar. Ada satu riwayat, ini saya iklan sikit. Zaman Nabi itu ada 3 orang sahabat nak bercerita tentang mendengar tak mendengar ni. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kalau baca Quran itu suaranya lirih, suaranya perlahan. Maka Nabi tanya limatu hafiz, kenapa kamu baca Al-Quran dengan suara yang perlahan? Sayyidina Abu Bakar, kan Sayyidina Abu Bakar ni dia gentle, dia kong kalem, orang yang lembut gitu. Sayyidina Umar kalau baca kuat. Sayyidina Umar baca kuat. Okey, jadi ketika ditanya, wahai Umar, kenapa kamu membaca, ditanya Abu Bakar, kenapa kamu membaca dengan perlahan? Jawabnya, ya Allah kerungu kok. Allah mendengar. Jadi mau apa, mau cakap kuat gitu, Allah yang maha mendengar kok. Wah, itu jawaban Abu Bakar. Bila ditanya kepada Sayyidina Umar, lah kamu kok bacanya kok, kamu baca dengan suara yang keras. Kenapa Sayyidina Umar? Ufzi'un syaitan. Jawabnya ufzi'un syaitan. Medeni setan. Itu madani ya, medeni. Hati-hati dia nyebut. Medeni itu berarti menakutkan. Sebab apa nak baca kuat-kuat ni? Bagi syaitan takut. Wa uqidhul asnan.
Wa uqizal al-wasnan, dan saya hendak mengelakkan ataupun menjadikan supaya ukiz ini menggugah, supaya mengejutkan, mengelakkan ngantuk. Itu Sayyidina Umar. Jadi kan beda antara kepribadian Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Satu lagi kita baca Quran, sahabat bernama sahabat Ammar. Kenapa kalau baca Quran suka campur-campur? Sekejap baca kulhu, okay, nanti baca ayat pula lain, rakaat lain baca pula surah Taubah, potong. Jadi katanya apakah itu bukan Quran, itu juga baca Quran kan ya. Tapi bila mendengar jawaban-jawaban itu maka Rasulullah SAW menjawab, fakulhu tayyibun, semuanya baik. Makanya wong sing yang membaca kuat ya aja ngentem sing selo. Sing maca selo aja ngentem sing maca kuat. Sing dintem sapa? Yang baca kuat jangan entam, yang baca perlahan. Yang baca perlahan jangan entam, yang baca kuat. Yang harus dientam siapa? Yang tidak baca. Ya kuwi sampean salah ngentem. Yang dientam yang tidak baca kok. Alright. So, jadi tapi kalau dalam PK dia punya beberapa perbahasan. Contohnya kan kalau kita sembahyang kadang ada orang baca Quran gitu kan. Ini kalau dia tidak terganggu, sekira-kira orang itu tidak terganggu dengan bacaan kita, ya terus kewai. Tapi jangan kuat-kuat sangat, atau berek-berek. Mana ya bismillah, normal seperti orang baca. Oke. Kalau sekira-kira terganggu keadaannya, ya maka kita lebih pelankan suara tersebut. Dan soal suara tinggi atau tidak tinggi itu, maka banyak dalil-dalil yang harus kita sekalikan dan lihat satu persatu, jangan jumpa satu dalil dan menghukumkan, oh begini tidak boleh. Dalam Bukhari riwayat Ibnu Abbas, zikir ramai-ramai itu secara dengan suara yang kuat itu berlaku karena fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berlaku pada zaman Rasulullah. Ada sahih Bukharinya, saya tak bawa, ada di rumah. Berlaku, jangan kata tidak ada kok. Dan kami tahu apabila mereka telah insarafu minal maktuat, mereka itu telah selesai melaksanakan sholat-sholat yang wajib. Kami tahu sholat itu dah habis. Sebab apa tahu? Mereka itu berzikir dengan suara yang kuat. Kuat itu kuat yang maksudnya tidak kuat sangat gitu. So itu ada sembahyang namanya jahar, bacaan yang kuat, dan ada sembahyang fardu yang bacaannya tidak kuat. Orang imam mengimami sembahyang zuhur kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Orang kan? Pasalnya apa? Disunatkan secara secara slow, pelan. Begitu juga nasa. Maka yang tiga yang lain tu sunat baca dengan kuat. Makanya kiai-kiai genang pondok sembahyang zuhur, sembahyang asar, takbir intiqalatnya itu slow. Karena itu dianggap sebagai waktu-waktu sembahyang yang bacaannya perlahan. Baik. Wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan mendengar dan mustahil bersifat dengan tuli. Ta'rif sifat sama, sifatun wujudiyatun qa'imatun bizatihi. Sama ni sifat yang ada pada Allah SWT, wujudiyatun, wujudlah yang ada. Qa'imatun maknanya apa? Qa'imatun berdiri. Adalah bizatihi ta'ala, pada zat Allah, tata'alaq bikulli mawjudin. Tata'alaq bikulli mawjudin ala wajhil ihatah ta'alukan zaidan ala ta'alukil ilmi. Suatu sifat yang mewujudi, yang ada, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang berkait dengan setiap yang mawujud. Mawujud ini semua benda lah, makhluk. Allah juga mawujud. Secara meliputi, secara komprehensif dan lengkap, mendengar secara meluas sebagai ta'aluk tugas yang bertambah ke atas ta'aluk ilmu. Okey. Ta'aluk tugas yang bertambah atas ta'aluk ilmu. Baik, cuba tengok dulu. Sifat ni ada pada zat Allah Ta'ala, berkaitan dengan semua yang ada, yang mawujud. Maka Allah boleh mendengar semua benda yang ada. Baik.
Allah Ta'ala mendengar segala yang maujud ada, sama ada yang ada itu qadim atau baharu. Hadis, yang bersuara dan tidak bersuara, jauh atau dekat, tanpa dengan telinga dan perantaraan bunyi. Okey. Cuba tengok 266. Bila sebut sesuatu yang maujud, ini kaedah. Kullu maujudin yasihu ayura wa yusma. Setiap yang ada boleh dilihat dan boleh didengar. Okay, kaedah. Setiap maujud, setiap yang ada boleh dilihat dan boleh didengar. Metiona suara berat. Metiona suara. Hantu ada suara ke? Pernah jumpa hantu ke? Pernah. Hantu ada suara setan. Okey. Ya boleh dilihat, tapi jangan minta lihat. Setengah orang boleh kuat dan setengah orang tak kuat. Oh, saya ada ijazah daripada ni. Oh, mana. Jangan. Beribu orang ambil ijazah perubatan, tak semua jadi pengubat. Okey. Semua yang ada itu boleh dilihat dan boleh didengar. Okey, jadi maujud itu Allah melihat, Allah mendengar kepada semua perkara yang wujud dan juga yang boleh dilihat juga boleh didengar. Baik. Sifat sama dengar adalah mabda' atau asal umbi bagi mendengar. Muka surat 177. Bagi mendengar samaratus sifat. Okey, dengar ini kan tarik Pak Dail. Okey. Samarah sebab dia sifat ma'ani. Sifat tu dia kena isim, tak boleh dalam bentuk amrun i'tibari, mendengar perbuatan. Samaratus sifah ataupun dia punya samaratus sifah, hasil daripada sifat itu ialah pendengar, hasilnya mendengar. Alright. Tuntutan mata. Okey, 267 tengok bawah. Allah boleh mendengar sesuatu yang ada, sama ada ia qadim atau baharu. Ia ada suara ataupun tidak, jauh atau dekat, ada perantaraan bunyi atau tidak, kerana Allah mendengar dengan sifat pendengar sama, bukan dengan alat iaitu telinga. Okey. Soalan dia mudah. Anda mendengar dengan apa? Telinga. Allah mendengar dengan apa? Sifat sama. Tu jawapan dia. Bila orang tanya, ini pun sama juga, kita translate pun mendengar juga. Tak sama. Okey? Kita berbicara dengan apa? Lidah. Maka Allah berbicara dengan apa? Sifat kalam. Tu dia punya cara. Okey? Allah mendengar dengan sifat pendengar, bukan dengan alat iaitu telinga. Samalah juga Allah boleh melihat sesuatu yang ada. Sama ada ia qadim atau baru, atau berupa atau tidak, jauh atau dekat, ada perantaraan cahaya atau tidak, kerana Allah melihat dengan sifat melihat tu tadi, bukan dengan alat mata. Fahamilah perkara ini dengan baik. Kita boleh melihat dengan sebab alatnya adalah mata. Tapi mata tu tak cukup lagi untuk kita melihat. Dia mesti ada satu benda lain. Apa dia? Perantaraan cahaya. Sekarang matikan semua lampu ni, anda boleh melihat? Tidak boleh melihat. So mata saja ada, sifat okay? Mata kita ada, tapi kalau tak ada perantaraan cahaya, maka kita tak boleh melihat. Okey. Baik. Jawab sensitif dengan satu perkataan mata, right? Betul? Mata. Sini kamu okey. Budaya Jawa dia tak boleh kata matamu. Itu very sensitif. Kalau ada office mate Jawa, anda Melayu, right? Cubalah test. Cubalah try test. Tapi jangan senyumlah dengan yang ekspresi yang sesungguhnya. Matamu. Confirm hinggaplah sedas kat muka. Kita kena faham budaya. Kalau di Terengganu tak boleh cakap nate kan. Nate ke dah teruk sangatlah. Jadi itu kena faham budaya. Kita kena faham budaya. Baiklah. Alright.
Sifat sama ya, Allah mendengar. Next 178, kita bersaksi meyakini bahawa sesungguhnya sama Allah Ta'ala. Ada. Sifat sama ni ada lah. Sifat kerana kaitan dengan sifat nafsiyah, ada, sifat tu ada. Sifat tu qadim. Dia boleh berkait dengan nafsiyah. Sifat makni ni sama ni, dia berkait dengan nafsiyah dan salbiah. Apa maksud dia ni? So, sifat dengar kaitan dengan nafsiyah ada. Sifat mendengar kaitan dengan salbiah. Apa yang salbiah tu? Qadim. Maknanya sifat mendengar tu qadim. Jangan kata ada Allah, kemudian baru ada sifat. Tak ada begitu. Dia satu set. Zat Allah qadim, sifat Allah juga qadim. Kemudian sifat sama Allah ni tidak binasa, kekal. Mendengarnya Allah itu tak sama dengan pendengar makhluk. Sebab tu tadi mukhalafatul lil hawadis. Mendengarnya Allah tidak memerlukan Tuhan yang lain untuk menjadikannya. Macam mana Allah boleh mendengar? Siapa yang buat dia mendengar? Tak boleh. Sebab sifat itu tidak ada mukhasis. Kalau qadim ni, dia qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan sendiri. Okey. Sifat tu qiyamuhu binaf, kaitannya dengan salbiah. Okey, mendengar itu tidak berbilang-bilang. Kalau macam ni anda boleh dengar, nanti dalam bilik yang kedap udara dalam satu tempat tak boleh dengar. Dia tak begitu. Dengarlah semua. Dia akan mendengar semua. Baik. Tujuan bertakluk dengan semua maujudan. Dia bertakluk dengan semua benda yang ada. Yang tak ada, macam mana nak dengar? Benda yang ada. Okey, kerana kaitannya dengan takluk. Okey, dalil nakli. Wallahu sami'un alim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu sami'un alim, dan ingatlah Allah Taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Okey. Okay, next. Ani tadi ni sebut. Ada satu cerita lagi. Alright. Lamma marra bi unasin yastasquna wa yad'una Allah jahran faqala ya ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum aw amhilu 'alayha fa innakum lam tad'u as-samma wal a'ma wa innama tad'una sami'an basira. Ketika Rasulullah SAW melalui sekumpulan orang ramai yang berdoa supaya Allah menurunkan hujan. Okey, kat sini nak minta turun hujan lagi ke? Tak ada? Baik. Tu sebelah sana kesian tu. Kancung separuh ke mengalor ke ndek. Kancung separuh yang ke sini dia rendah. Yang sana dia tinggi. Ada juga lain ya. Sini ada banjir ke? Tak ada kan? Ada. Belakang-belakang ni tak ada? Banjir juga? Alhamdulillah. Suka banjir ke suka kemarau? Dua-dua tak suka lah. Alright. Okey. Saya nak cerita pasal tu doa turun hujan ni. Dia doa dia pendek je. Okey. Doa ni bukan kira panjang ke pendek bang. Power ke tak power, dia bergantung pada orang yang berdoa. Tu rahsia dia. Wajah doa satu apa tak sangkut. Siapa yang doa? Tengok kualiti orang tu lah. Saya tak katalah saya kualiti, saya banyak dosa. Kualiti orang tu, hati dia bersih ke tak? Okay? Dan yang paling penting, makanan, pakaian, tempat tinggal tu mesti settle. Buat rumah pakai nombor ekor, berdoa siang malam. Mungkin 30-40 tahun nanti baru makbul, wallahualam. Sesuai dalam hadis Arba'in Nawawi itu, makan, minum dan tempat tinggal. Pakaian. Okey? Fa anna yustajabu lahu wa malbasuhu haram wa mashrabuhu haram, itu tak. So doa ni walaupun kadang pendek, kualiti orang yang berdoa tu mengambil peranan, maka dia akan makbul. Allahumma aghithna. Ini kalau nak minta apa? Minta hujan. Allahumma aghithna. Allahumma aghithna. Abang cerita pasal minta hujan, buat apa?
Ni tadi saya pergi pun katak dah bunyi-bunyi lagi. Parit semua dah penuh. Abang ajarlah doa tolak hujan. Ada ke? Doa alih hujan ada. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala akam wa zurab wa butun al-awdiyah wa manabiti syajar. Apa maksudnya itu? Konsep alih hujan ada dalam Islam. Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala al-akam wa zurab wa butun al-awdiyah wa manabitil asjar. Ya Allah, kau alihlah benda ni. Okey, jangan sampai timpa kami. Alih nak pergi mana? Alihlah kepada pergunungan, lembah-lembah dan juga tempat-tempat yang memerlukan hujan, tanaman-tanaman. Tu dia. Bila berdoa begitu. Tak apa Arab dia tak apalah. Tapi konsep alih hujan tu begitu nak. Jangan ya Allah, anda duduk Sungai Lang, ya Allah alihkanlah hujannya ke orang sebelah. Ya Allah, hujan Sungai Lang dah banjir, alihkanlah ke Kancung, ngamuklah orang sana. Yang sana pula alihkan ke sini. Sebab tu tak sebut nama, sebut ke mana, gunung-gunung, lembah dan juga kawasan yang perlukan perairan. Okay? Jadi zaman Nabi ni memang ada kes-kes kemarau. Peristiwa yang saya sebut ini tadi, doa-doa itu sebenarnya menjadi dasar dalam pada Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab li Syirazi yang mengatakan bahawa hukum berbicara ketika khutbah Jumaat dibaca adalah makruh inda Syafi'iyah. Makruh. Bila kita cakap begini bukan maksud saya promote supaya bercakap, tak. Okey. Bila bercakap, maknanya anda akan hilang fadilah Jumaat. Jumaat tu ada satu keutamaan, ada satu special kuota pahala. Kuota tu kamu tak dapat sebab kamu bercakap. Bukan tak boleh bercakap. Kalau ada lipan masuk, jamaah sebelah tidur, kamu nak cakap atau tak cakap? Lipan menyusup di kalangan saf. Masakan kamu tak boleh cakap ni, biar dia. Tidak lah, kena bercakap. Sebagai contoh lah. Jadi ni ramai yang mengatakan, apa maksud idza khatabal khatibu al minbar? No. Idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhutub yaumal jumu'ati. Okay? Faqat la qaut. When you try to say silence to your friend, kalaulah anda bercakap even senyap walhal hadib sedang berkhutbah di atas mimbar, maka sia-sialah fadilat Jumaat kamu. Bukan tak dapat pahala sembahyang tu, fadilat Jumaat. Okey, fadilat Jumaat dia akan sia-sia. Apa kaitannya? Dalil ini yang saya sebut tadi, Allahumma hawalaina wa la alaina, sebab ada orang Badui, dia cakap 2 minggu dia berbicara ketika Nabi berkhutbah di atas mimbar. Dia masuk masjid, dia sampuk. So berlaku dialog ketika khutbah itu yang menjadi dasarnya. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i tidak menghukumkan sebagai haram. The first week dia mengatakan, ya Rasulullah, jalan-jalan kering, kontang, bla 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 dan sebagainya. Tanaman tidak menjadi, tolong turunkan hujan. Doa. Rasulullah turun hujan on the spot. Mendung, awan yang bergulung-gulung dan sebagainya di kota Madinah sehinggalah hujan. Hujan habislah, hujan turun. Seminggu. Berseminggu kawan tu time baju Jumaat dia mai masuk masjid lagi. Second komplain dia apa? Ya Rasulullah, hujan tak berhenti-henti lah. Habis semua parit lah, rosak lah semua bang, lecak dan sebagainya. Tolong doa jangan hujan. Tu doa dia tadi. Allahumma hawalana wa la alana, Allahumma ala zirab wa ala akam wa zirab wa butunil awdiyah wa manabitil asjar. Dialog ini berlaku ketika bila Rasulullah berkhutbah. Okey, jom kita tengok lagi kes ni. Jadi bila jumpa hadis, jangan jumpa satu hadis habis cakap keluar hukum begini-begini, janganlah begitu. Rujuk kitab fiqh sebab demo ni lebih pintar dan sudah mengkaji menyaring sumber-sumber hadis. Dulu tidak ada majelis hadis, tetapi para sahabat sentiasa meneliti tindakan Nabi. Kadang-kadang dia mendengar daripada Nabi, dia melihat Nabi daripada bangun tidur, mandi, masuk bilik air, pakai baju, macam mana. Ada sahabat yang nampak.
Ada sahabat yang tak nampak. Jadi sebab itu kadang-kadang kenapa berlaku perbezaan dalam hukum dari segi periwayatan orang ini, riwayat siapa, jalur yang mana. Okey, maka kita jangan terlalu mengatakan ini tidak tenang dulu. Kerana penarapan satu hadis itu juga satu ijtihadi. Ketika Rasulullah melihat sekumpulan orang ramai yang berdoa supaya Allah menurunkan hujan, mereka berdoa kepada Allah dengan suara kuat. Lalu baginda bersabda, wah, ramai ini tengah berdoa. Kuat di sini adalah kuatlah. Jawa ngomong kuat apa? Berek-berek tahu. Berek-berek. Okey, berek-berek ni yo extreme loudness. Volume habis maksimum. Okay. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, arbi'u ala anfusikum, tenangkanlah diri kamu, maksudnya perlahankanlah suara ketika berdoa. Sesungguhnya kamu tidak berdoa kepada yang tuli, artinya Allah mendengar, atau yang buta, tetapi kamu berdoa kepada Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Bukan maksudnya doa terus just miming gitu. Maksud yang nasihat ini adalah supaya kita tidak dengan suara yang begitu kuat. Allah, tahu ini. Itu doa kena relax ya, tadarrun wa khufyah. Right. Jadi doa ni pada yang telah lalu sifat mukhalafatul hawadis, kita menadahkan tapak tangan kita ke langit dengan sebab apa? Bukan Allah kata. Jangan silap. Ini berulang kali saya cakap dah. Tak tahulah melekat ke tak melekat. Allah tidak bertempat. Sesuatu yang bertempat itu adalah makhluk. Tetapi ayatnya ini nanti last page tu kita bincang. Soal muhkamat mutasyabihat, nak dulukan yang mana? Soal tafwid ijmali, tafwid tafsili, soal takwil dan sebagainya, itu kita akan bincang. Okay? At the end of the topics. Jadi, itu hati-hati. Jadi kerana ramai yang menganggap ketika berdoa, mengangkat tapak tangan ke atas dan melihat ke atas itu seolah-olah Allah di atas. Itu bukan i'tikad Ahlussunnah wal Jamaah. Hati-hati. Jadi kalau selama ini Anda mau doa, Anda kalau mengatakan Allah di atas, ketika kita berdoa melihat atas, kau yang bayangke apa? Jadi ngomong. Sampean bayangke apa? Anda bayangkan apa ketika di atas? Tidak boleh dibayang. Adakah Anda membayangkan sesuatu? Tidak. Qul yakhthuru bi balika fallahu bi khilafi zalik. Apa yang terbenak dalam imajinasimu, maka Allah tidak begitu. Wah, ya. Kalau tidak dia mengapa? Ya itu sebab itu kata dalam Al-Iqtisaf, itu kata Imam Ghazali rahimahullah. Ad-du'a qiblat, as-sama'u qiblatud doa. Langit itu kan puncak ataupun tempat turunnya rezeki. Wa minas sama', daripada langit itu rezeki bagi kamu. Maka kiblatnya doa itu ke langit. Makanya ndonga dibuka lo tapak tangan. Maka doanya betul-betul. Orang sing ndonga ngene. Lah ngene apa sing nang ngene? Tapak tangannya itu ke langit. Ada yang doa sambil kletak-kletuk. Tidak ijabah Anda komplain. Tapi mintanya tak serius. Oke? Kecuali Anda mungkin sudah berumur dan letih, yaitu terpulang itu. Angkat tangan doa hukumnya apa toh? Sunat. Hatta dalam doa di dalam khutbah solat Jumaat. So, ada video mengatakan tak perlu, itu tak perlu gitu. Ada juga dalam Majmu'. Imam Nawawi menyusun beberapa hadis banyak. Kalau namanya doa ya angkat tangan. Angkat tangan yang macam mana? Tapak itu menduwur. Tapi ada kalanya Rasulullah dalam satu solat istisqa, Rasulullah pernah doa dengan menterbalikkan tangan. Makanya nek wong dungo, biasanya nang genduri. Saya tidak pasti sekarang sama ada orang genduri ada atau tidak. Bila nak terbalik? Dulu lah kecil-kecil, betul. Bukan dia paham pun dia tengok orang sebelah.
Orang sebelah pusing aja dia pun pusing. Allahumma adfa'na al-bala wal waba. Kan? Bila tolak tu. Adalah dia punya dalil tu. Jadi benda tu macam ni tak perlu kecoh lah. Kenapa macam ni. Yang dihentam bukan orang macam ni. Siapa nak hentam? Yang tak berdoa. Tu dia. Jadi kata-kata ulama tasawuf, malaysa lahul wirdi fahuwa kal kirdi. Bila kita berwirid, kita berdoa. Barang siapa yang tidak berwirid, dia macam ketek. Malaysa lahul wirdu fahuwa kal kirdi. Bukan hadis lah. Ulama-ulama tasawuf dia mengatakan sebab itu penting untuk berdoa. Banyak lagi hadis, banyak hadis lah. Jadi jangan jadikan nampak begini satu, maka kita kata bila ada orang dengan suara kuat kita bising bukan main. Ceklah hadis lain pula. Katam dah ke Sunan Sitah plus Muwatta. Musannaf Abdul Razak hafal dah? Abi Syaibah hafal dah? Musnad Syafi'i hafal ke? Musnad Imam Ahmad bin Hanbal hafal ke? Bukhari pun tak katam. Muslim pun tak katam. Ini cerita matan, bukan cerita syarah. Cerita matan dulu. Wah, jadi soal pendalilan tu bukan semata-mata jumpa satu dalil, riuh sekampung. Sabar dulu, tengok macam mana. Ada ilmu alat, ada ilmu usul dia, ilmu qawaid fiqhiyah dia, ilmu bahasa Arab of course. Ya. Umat telah ijma' mengatakan Allah Maha mendengar, Allah yang kerungu. Jadi saya kadang merasa pelik. Kadang kan kita dulu kecil-kecil, kita punya jiran kita, kawan-kawan kita satu office, kadang-kadang mengumpat, gossiping. Ketika mengumpat dengan rakan sekerja kita, mengapa harus diperlahankan suara? Wong perlahan suara ya dosa, kuat pun dosa. Jadi milih ini, milih yang mana? Ya kuat, dua-duanya dosa, saya mau dengar apa yang diumpat kok. Jadi seolah-olah bila cakap perlahan, Allah tak dengar. Jadi ini ngumpat cakap slow-slow sikit. Jadi konsep tu tak betul. Cakap kuat kau cakap pelan sama je dia punya pro ending dia sama. Kalau ngumpat liris suara ni, ya aku milih yang kuat, main aku kerungu kok. Dosa dah tentu dua-dua berdosa. Jadi bila kata ini ngumpat, tak baik, cakap pelan-pelan. Seolah-olah Allah tidak bersifat dengan sifat mendengar. Maksud saya begitu. Okey, kita sampai di sini dah. Saya lewat 5 minit. Sambung lagi insya-Allah the next 2 weeks. Sifat melihat. Sifat melihat ada isu kalam. Sifat ada kenapa orang tanya. Saya akan bincang lah. Allah boleh dilihat bagaimana pula? Kenapa boleh dilihat? Bukankah bila boleh dilihat ada tempat? Sebab itu ada setengah orang menjisimkan Allah. Kita bincang lagi next session insya-Allah. Assalamualaikum.